Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam petang tadi berkenan menerima menghadap secara berasingan Ketua Perwakilan ke negara ini dan isteri-isteri Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri mula-mula berkenan menerima menghadap Puan Yang Terutama Nahida Rahman Shumona Pusuruhjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh ke negara Brunei Darussalam. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri seterusnya berkenan menerima menghadap Datin Dayang Hajah Mariani binti Haji Bongsu, isteri Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik India dan Pangeran Salina binti Pangeran Haji Ali, isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Belgium. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara meneruskan sidangnya di hari kedua hari ini dengan meluluskan usul menjunjung kasih ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Untuk mengikuti laporan khas sidang mesyuarat tersebut, kita bersama Nurbaizura Andy. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan mesyuarat ke-17 Majlis Mesyuarat Negara telah meluluskan usul menjunjung kasih ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atas keberangkatan dan kurnia titah baginda pada istiadat pembukaan rasmi kemarin. Sebelum meluluskan usul tersebut petang tadi, ahli-ahli Dewan terlebih dahulu membahaskannya dan menjunjung tinggi titah baginda itu. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara menyifatkan titah tersebut memberikan harapan tinggi kepada ahli-ahli yang berhormat untuk menjadikan persidangan sebagai wadah strategik bagi memikirkan dan membahas perkara-perkara yang menjadi kepentingan rakyat dan negara, khususnya perkembangan ekonomi agar lebih dinamik dan berdaya tahan. Samping menimbulkan isu-isu mukim dan kampung serta perniagaan, hiduplah juga dapat memikirkan bagaimana negara kita dapat menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih sustainable selain penghasilan minyak dan gas serta mengurangkan perbelanjaan negara. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia telah juga bertitah mengenai perlunya percambahan pendapat yang sihat yang dapat disuarakan secara dua hala. Baginda sangat prihatin dan berpandangan jauh tentang kebajikan rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam dan adalah perlu bagi ahli-ahli yang berhormat untuk meneliti kembali dasar demi keutuhan kesejahteraan kehidupan rakyat. Sementara itu, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Laila Utama Haji Awang Isa bin Pihin Datu Perdana Menteri, Datuk Laila Utama Haji Awang Ibrahim, Penasihat Khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri ketika mencadangkan usul menjunjung kasih antara lain melahirkan keyakinan, pelaburan dan usaha ke arah menjana pertumbuhan dan kepelbagaian ekonomi negara yang giat dilaksanakan oleh kerajaan akan membuahkan hasil bagi mengatasi ketidaktentuan harga pasaran dan permintaan bekalan minyak dan gas.
Dalam mendukung usaha tersebut, kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan adalah disarankan untuk sentiasa meneliti dan mengemaskini dasar-dasar peraturan dan proses kerja masing-masing dalam usaha untuk mengurangkan birokrasi ataupun red tape sebagai langkah ke arah meningkatkan produktiviti melalui pemberian perkhidmatan yang telus, cepat dan memuaskan. Selaras dengan titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan, sokongan dan komitmen daripada semua pihak, terutama sekali pemegang dasar kerajaan, adalah sangat-sangat diperlukan. Majlis Ugama Islam telah memutuskan untuk membangun 5 buah masjid yang sekarang ini sedang dalam penyediaan secara bertahap dengan kolaborasi bersama Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Kementerian Pembangunan. Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama menjelaskan sedemikian dalam usul menjunjung kasih. Dalam aspek ini adalah jelas ianya dapat dikembangkan antaranya dengan menyegerakan penubuhan jabatan zakat yang telah lama mendapat perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia untuk ditubuhkan. Jabatan itu akan juga mengendalikan ehwal wakaf Majlis Ugama Islam yang pada masa ini memiliki ratusan ikar tanah-tanah yang boleh dimajukan dan apa yang disebut sebagai Baitul Mal yang juga akan mengurus harta terkumpul Majlis Ugama Islam. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan pula menekankan keseluruhan jentera kerajaan mempunyai peranan untuk bersatu padu dan bekerja penuh iltizam dan berani dalam melakukan anjakan paradigma dan mentransformasi urus takbir kepada yang lebih efisien dan berkualiti ke arah merangsang iklim perniagaan dan perekonomian yang lebih kondusif. Ke arah ini tentunya memerlukan warga perkhidmatan awam yang berjiwa besar, berdedikasi, berdisiplin, beretika kerja yang mulia lagi murni, berusaha giat bagi merancang strategi dengan bijak dan mantap dan melaksanakannya dengan memberikan perkhidmatan berkualiti yang lebih bertepatan dengan kehendak semasa di samping bersiap siaga menenangi pelbagai cabaran dengan sentiasa meningkatkan profesionalisme dan kemahiran diri. Mengenai program Fiscal Consolidation, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, menjelaskan inisiatif-inisiatif di bawah program tersebut juga akan meliputi penelitian dan pengemaskinian dasar, peraturan serta proses di pihak kerajaan dalam menghasilkan peningkatan produktiviti, penjimatan kos dan penjanaan hasil pendapatan yang antara lain melalui kecekapan proses dalam memberikan perkhidmatan kepada orang ramai dengan lebih mudah, cekap dan mesra pengguna. Semua ini perlu kita dipikirkan, rancang dan laksanakan bersama dengan mendukung pertumbuhan ekonomi yang mampan atau sustainable dan kesinambungan fiskal terutama dengan harga minyak yang tidak menentu di samping mengharungi cabaran membendung penularan COVID-19 yang memberikan kesan kepada ekonomi dan sosial. Cabaran-cabaran sedemikian sudah tentunya akan menguji rancangan kita. Oleh itu, ianya menuntut kita untuk menjadi sektor awam lebih cekap, tangkas, agile dan progresif. Menyentuh mengenai negara Brunei Darussalam yang mempengerusikan ASEAN tahun ini, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Pehin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua dalam usul menjunjung kasih menekankan mengenai tema We Care, We Prepare, We Prosper. Tema tersebut menurut jelas Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua memberi fokus kepada kerjasama dalam hal ehwal kesejahteraan dan peranan ASEAN. Keutamaan dan deliverables yang akan dimajukan
seperti Regional Travel Arrangement, COVID-19 Recovery Framework, Enhance ASEAN Coordination dan Mental Health dalam era post-COVID-19 pada tahun ini bukan sahaja akan dapat dimanfaatkan oleh negara-negara ASEAN lainnya, malahan ianya akan menyumbang kepada kesejahteraan rakyat negara Brunei Darussalam dan pembangunan negara yang mampan. Tambahan juga usaha-usaha ini adalah untuk memajukan dan mempercepatkan pemulihan serantau berikutan pandemik COVID-19. Menyentuh mengenai isu pengangguran dan kejayaan Manpower Planning and Employment Council MPEC, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan menyatakan kementeriannya turut mendukung usaha dalam mengembangkan minat, pengetahuan, kemahiran dan keyakinan lepasan graduan tempatan khususnya para belia untuk menceburi sektor industri pembinaan sejajar dengan usaha MPEC dalam memastikan kadar pengangguran dapat dikawal dan meneroka bahagian-bahagian yang dapat memberi peluang pekerjaan. Ini termasuk peranan Kementerian Pembangunan selaku peneraju bagi Manpower Industry Steering Committee MISC Construction, di mana kementerian ini sentiasa bekerjasama dengan agensi pengawas belia, industri dan juga institusi pendidikan dalam usaha untuk meningkatkan kemahiran peluang-peluang pekerjaan, tenaga kerja tempatan dan memastikan pencari pekerjaan dan lepasan graduan tempatan memperolehi kemahiran dan kecekapan yang relevan dalam sektor industri pembinaan. Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Bolok Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menyanjung tinggi titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengenai tabung amanah pekerja TAP yang terus menjadi persoalan umum. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi lembaga TAP menyatakan pihak TAP sedang melaksanakan penilaian semula bagi meneliti dan memastikan skim TAP dan SCP adalah relevan serta dapat menjamin ahli-ahlinya bagi menghadapi hari persaraan. Apa yang turut penting ialah dengan mengambil kira kadar penggantian pendapatan ataupun income replacement rate dapat dikekalkan untuk memastikan kesinambungan ahli-ahli menyara kehidupan selepas bersara. Alhamdulillah, proses review ini berada dalam fasa terakhir dan insya-Allah ianya untuk disegerakan. Dalam masa yang sama, kita juga hendaklah menggalakkan bagi ahli untuk menambah simpanan melebihi simpanan yang ditetapkan melalui skim caruman sukarela yang telah diperkenalkan pada tahun 2011. Ahli-ahli yang berhormat terdiri daripada orang-orang bergelar juga mengemukakan usul junjung kasih ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Pendekar Alam Datuk Paduka Seri Awang Haji Hasrin bin Datuk Paduka Awang Haji Sabtu menyarankan pihak-pihak berkenaan agar tidak leka dalam menguatkuasakan undang-undang dan peraturan-peraturan yang sedia ada. Manakala Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Putera Maharaja Datuk Paduka Awang Haji Abdul Ghani bin Pihin Datuk Pekerma Dewa Datuk Paduka Awang Haji Abdul Rahim pula antara lain menyentuh saranan untuk meneruskan sesi muzakarah ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dengan kementerian-kementerian dan agensi-agensi kerajaan dari masa ke masa. Perkara ini hendaklah sentiasa dititik beratkan serta dipergiatkan dan diperkukuhkan lagi agar tidak berlaku sebarang ketirisan dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan berkenaan, terutamanya bagi pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam membuat dasar negara. Sesungguhnya sisi muzakarah dan lawatan kerja yang telah diaturkan itu telah memberikan impak yang positif, khususnya dalam memberikan maklumat yang tepat dan sekaligus menunjukkan hasil yang dicapai dalam berbagai-bagai proyek kerjaan.
Usul menjunjung kasih ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga dikemukakan oleh ahli-ahli yang dilantik daripada orang-orang yang telah mencapai kecemerlangan. Ahli-ahli yang berhormat antara lain menyentuh mengenai aspek perekonomian, pembangunan, kerjasama serantau, sosial, sistem pentadbiran dan peraturan negara. Mewujudkan hari khas bagi mengingati atau meraihkan dan mengenang jasa petugas-petugas barisan depan sebagai tanda syukur kita serta bagi menghormatikan segala perubahan yang telah dicurahkan. Jangan lupakan peranan-peranan syarikat-syarikat yang dipunyai oleh kerajaan atau GLC perlu lihat balik akan keberkesanannya di dalam kemampuan masing-masing bagi menjalankan pendapatan yang lebih baik dan realistik. Kita juga haruslah mengambil peluang ini dalam mengukuhkan usaha kerjasama di peringkat negara dan juga serantau. 3 fokus utama Teman ASEAN pada tahun ini lebih menjurus kepada menitik beratkan kesejahteraan rakyat dan negara, bersiap sedia untuk mengambil peluang-peluang dan cabaran yang akan datang serta bersatu sama bagi mencapai kemakmuran di peringkat negara dan serantau. Saya berharap inisiatif untuk mentransformasikan negara melalui Digital ID, Digital Payment dan People Hub sebagai contoh akan lebih meluas dalam pelancarannya, bukannya dari segi efisiensi tetapi untuk membuktikan bahawa tadbir urus yang berkesan dapat dilihat sewaktu pandemik ini, peningkatan dari segi pembelian secara atas talian dan juga makin ramai berkecimpung berjual secara pre-order dan dropship. Namun risikonya di sini, tanpa peraturan dan pemantauan, timbullah isu penipuan ataupun menyewakan akaun bank bagi tujuan yang menyalahi undang-undang. Selain daripada itu, payment gateway bagi menerima pembayaran atas talian dari luar negara juga patut diteliti. Di sinilah kita ni perlu memberi keyakinan kepada orang ramai akan kemampuan TAP ini. Di antara cadangan penambahbaikan, iaitu mengukuhkan investment TAP dan SCP yang dapat memberikan pulangan yang lebih baik. Sementara itu, ahli-ahli yang dilantik mewakili daerah-daerah dalam usul menjunjung kasih antaranya mengemukakan perlunya mempersiapkan modal insan bagi mencapai wawasan negara 2035 dan mengembangkan ekonomi negara. Mana-mana perjawatan dalam sektor kerajaan akan dapat dikaji dasar atau syarat perjawatan yang sedia ada, di mana syarat overqualified atau terlebih dari kelayakan perlu ditiadakan. Amatlah perlu bagi negara ini untuk mengeluarkan dan mempersiapkan modal insan yang berkualiti dan berdaya tahan bagi mencapai hasrat tujuan wawasan negara 2035 yang akan mendatang dalam semua bidang yang diperlukan oleh negara. Negara perlu mengekalkan kelestarian pembangunan negara terhadap digitalan ekonomi yang lebih menyeluruh bagi memastikan negara tidak ketinggalan dalam aspek perindustrian dan akademik disebabkan oleh pandemik COVID-19. Ekonomi mula berkembang dan akan mengembalikan peningkatan dan pemulihan ekonomi global. Ini adalah peluang negara kita untuk menciptakan fiskal negara selain hasil minyak dan gas. Sebagai pemimpin atau pemegang dasar perlu berani menghadapi apa jua cabaran masa kini supaya bangsa dan negara kita di masa akan datang akan lebih bersedia mengarungi apa jua cabaran dengan berpandukan integrasi dan disiplin kita hari ini. Dengan izin Allah, negara kita sebagai negara zikir, dengan berkat daulat raja yang kita kasihi, dengan ketangkasan dan kebijaksanaan dalam kecepatan bertindak Kementerian Kesihatan dalam menanganinya adalah amat berkesan bagi melawan dan memutuskan rantaian COVID-19. Pihak berkepentingan serta lapisan masyarakat wajar sama-sama berganding bahu mewujudkan persekitaran luar bandar yang selamat, berkualiti tinggi dan teratur. Dengan kerja keras dan membuat keputusan yang cepat dan proses dalaman yang lebih berkesan,
akan dapat sama-sama mempercepatkan aktiviti kemajuan berunsurkan kemasal serta merancang ekonomi pertumbuhan industri baru. Tentunya pihak yang berkenaan sudah mempunyai perancangan tersendiri, umpamanya yang menjurus kepada pembangunan ekonomi negara, terutama sekali memberi peluang anak-anak tempatan bekerja dan memegang jawatan penting di sektor swasta dan peluang-peluang keusahawanan. Keluarga salah satu teras perkembangan modal insan di samping ilmu dan amal yang bermanfaat dan berkelakuan baik serta bersikap positif dan mempunyai daya kemahuan yang tinggi. Dewan menangguhkan sidangnya petang tadi dan akan bersidang lagi esok pukul 9.30 pagi. Dalam mematuhi garis panduan keselamatan di tengah situasi pandemik COVID-19, orang ramai boleh menyaksikan dan mendengar persidangan Majlis Mesyuarat Negara dalam jumlah kapasiti yang terhad. Rakaman persidangan harian juga boleh diikuti melalui saluran RTB Perdana pada pukul 9 malam dan selepas siaran Newsat 10. Sekian saja laporan khas untuk malam ini. Kembali bersama Hussein dan Waznah untuk mengikuti berita seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baizura. 3 kes import baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Ikuti bahan beritanya dan bahan-bahan berita dalam negeri yang lainnya selepas petikan titah ini. Tiga kes import baru jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Bagaimanapun tiada kes tempatan baharu dicatatkan. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, semua kes import baharu itu adalah dari Filipina yang tiba di negara ini pada 23 Mac 2021. Pengesanan kontak bagi kes-kes ini masih giat dilaksanakan dan kesemua kes baru dimasukkan ke Pusat Pengasingan Kebangsaan bagi rawatan dan pemantauan. Sementara itu, jumlah keseluruhan jangkitan COVID-19 kini 202 kes. Dengan jumlah tersebut, 13 kes aktif menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan, manakala 1 kes sembuh menjadikan jumlah kes sembuh 186. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan sebanyak 61 kes. 707 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori dan 14,772 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 126 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 110,445 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. ...146 orang anak-anak pegawai dan anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB telah diberikan anugerah kecemerlangan dan penghargaan berupa sijil, wang dan hadiah dalam majlis penganugerahan bagi anak-anak ABDB yang memperoleh keputusan Akademik Cemerlang bagi tahun 2019. Majlis bersempena dengan ulang tahun ABDB ke-59 itu berlangsung pagi tadi di Auditorium Akademi Pertahanan ABDB, Kampung Tanah Jambu. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah ABDB.
Anugerah merupakan sumbangan dari Tabung Kebajikan ABDB dan penaja acara dari Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib, Syarikat Takaful Brunei Darussalam Sendirian Berhad, Royal Brunei Technical Services RBTS, Koperasi Angkatan Bersenjata di Raja Brunei Kowira, Awang Muhammad Johari Enterprise AMJ dan Satin Asia Sendirian Berhad. Acara tahunan ini bertujuan untuk memberi penghargaan kepada para pencapaian cemerlang, khususnya kepada anak-anak pegawai dan anggota ABDB. Pencapaian dalam penerbitan ASEAN Development Outlook ADO adalah sangat bertepatan, khususnya dalam tahun yang mencabar disebabkan pandemik COVID-19. Ia juga akan menambah nilai terhadap pelaksanaan tugas ASEAN Socio-Cultural Community ASCC ke arah pembangunan ASEAN yang inklusif, berdaya tahan dan mampan. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi Majlis Komuniti Sosio Budaya ASEAN berkata demikian kemarin semasa pelancaran ADO dan mesyuarat ke-16 Coordinating Conference on ASCC dan ASCC Partnership Conference kali pertama. Yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molok Datuk Sri Paduka Haji Abidin juga menekankan selain mengalu-alukan penilaian secara komprehensif terhadap situasi masa kini, cabaran, peluang, pembelajaran yang boleh diambil juga berperanan sebagai satu sumber strategik dan praktikal bagi memberikan cadangan dasar kepada ASEAN serta negara-negara berkaitan. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan juga menegaskan penerbitan ini akan dapat menyokong kerja badan-badan sektoral ASCC selari dengan kemajuan ASEAN ke arah merealisasikan agenda pembangunan mampan 2030 di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Terdahulu, Sekretariat ASEAN melancarkan buat julung kalinya ADO iaitu sebuah penerbitan serantau yang bertujuan untuk menunjukkan perkembangan pembangunan masyarakat rantau ASEAN serta mengenal pasti cabaran-cabaran utama berpandukan amalan-amalan terbaik bagi masa hadapan. Pelancaran yang diadakan secara persidangan video itu turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jok Hoi, Setiausaha Agong ASEAN dan Tuan Yang Terutama Zhao Yingmin, Timbalan Menteri Ekologi dan Alam Sekitar Republik Rakyat China. Di sebelah pagi, Ketua-Ketua Pegawai Kanan Majlis Komiti Sosio Budaya ASEAN SOCA telah menghadiri mesyuarat ke-16 Coordinating Conference on the ASCC. Mesyuarat dipengerusikan bersama oleh Tuan Yang Terutama Kong Pok, Timbalan Setiausaha Agong ASEAN bagi ASCC dan Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan selaku Ketua SOCA bagi negara Brunei Darussalam dan pengerusi SOCA. Dengan tema ke arah pemulihan dan kedayatahanan pasca COVID di ASEAN, persidangan antara lain membincangkan mengenai dapatan dan cadangan daripada laporan kajian separuh penggal ASCC Blueprint 2025 serta perkembangan komuniti ASEAN visi pasca 2025 yang merupakan salah satu keutamaan negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN 2021. Persidangan turut membincangkan mengenai sumber pelaksanaan yang diperlukan ke arah mendukung pasca pemulihan COVID dan kedayatahanan ASEAN. Pada sebelah petang, Ketua-Ketua SOCA telah menghadiri ASCC Partnership Conference kali pertama yang dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Kong Pok, Timbalan Setiausaha Agong ASEAN bagi ASCC. Dalam persidangan tersebut, selaras dengan perbincangan mesyuarat ke-16 SOC-COM mengenai keutamaan-keutamaan ke arah pemulihan dan kedayatahanan pasca COVID di ASEAN, para peserta telah bertukar-tukar pandangan mengenai hala tuju seterusnya berikutan pengesahan ketua-ketua negara atau pemimpin ASEAN terhadap ASEAN Comprehensive Recovery Framework dan plan pelaksanaannya pada tahun lalu.
Kerjasama secara Hollandation approach adalah penting dalam usaha untuk memastikan negara Brunei Darussalam akan sentiasa bebas dari jenayah eksploitasi. Setiausaha Tetap Keselamatan, Penguatkuasaan dan Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri yang juga selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan Anti Pemerdagangan Orang menggariskan perkara tersebut semasa majlis pembukaan kursus asas jenayah pemerdagangan orang pagi tadi. Kursus diadakan di Dewan Banquet Mess Kompleks Ibu Pejabat Pasukan Polis di Raja Brunei, Gadong. Lieutenant Colonel Besara Pengiran Haji Muhammad Sazali bin Pengiran Haji Yaakob menyatakan keyakinan bahawa inisiatif kursus tersebut akan menyumbang kepada usaha-usaha negara untuk membenteras jenayah pemerdagangan orang dan kegiatan-kegiatan yang berunsurkan eksploitasi khususnya terhadap golongan yang lemah, terutamanya wanita dan kanak-kanak. Kursus asas jenayah pemerdagangan orang adalah salah satu inisiatif strategik di bawah Brunei Darussalam Action Against Trafficking in Persons 2019-2022. Kursus bermatlamat untuk memastikan pegawai-pegawai penguatkuasaan di barisan hadapan dibekalkan dengan pengetahuan dan pengalaman asas dalam mengesan dan menyiasat kes-kes jenayah pemerdagangan orang. Di samping itu juga, kursus memberi peluang untuk perkongsian pengalaman dan maklumat dalam pengendalian kes-kes jenayah yang berkaitan. Kursus selama 2 hari ini dikendalikan oleh Jabatan Siasatan Jenayah, Pasukan Polis di Raja Brunei dan disertai oleh 23 pegawai dari agensi-agensi di bawah Jawatan Kuasa Kerja Anti Pemerdagangan Orang yang termasuk Pejabat Peguam Negara, Pasukan Polis di Raja Brunei, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan, Jabatan Kastam dan Eksais di Raja dan Jabatan Buruh. Program induksi tenaga pengajar menjadi wadah untuk para pegawai baharu dan tenaga pengajar untuk menambah pengetahuan khususnya dari segi proses pentadbiran dan pengurusan serta dasar dan peraturan yang perlu diketahui sama ada di Jabatan Pengajian Islam atau di Kementerian Hal Ehwal Agama. Abang Haji Syamsul Samsul bin Haji Omar, pemangku pengarah pengajian Islam, berucap pagi tadi semasa meresmikan program induksi tenaga pengajar bahagian 2 dan 3 yang baharu berkhidmat di Jabatan Pengajian Islam. Program diadakan di Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Kampung Katok. Program selama 3 hari ini dihadiri 224 tenaga pengajar bahagian 2 dan guru agama terlatih bahagian 3. Program bertujuan ke arah melengkapkan mereka dengan pengetahuan tentang perkara-perkara berkaitan peraturan-peraturan am dan perkhidmatan awam, faedah-faedah dalam perkhidmatan dan sebagainya. Di samping itu, para peserta juga dibimbing dalam memahami mengenai misi, visi, fungsi dan peranan Jabatan Pengajian Islam selain memberikan pendedahan serta kefahaman tentang profesionalisme seorang guru dalam mendukung Wawasan Pendidikan Negara 2035. Dari segi proses pentadbiran dan melihat jauh ke hadapan, dan saya melihat Pejabat Hal Ehwal Agama Daerah Tutong dan bahagian Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Keriam pagi tadi mengungkayahkan kursus pengurusan jenazah. Kursus tersebut diadakan di Masjid Kampung Keriam, Tutong. Kira-kira 120 orang peserta mewakili kumpulan belia dan belia wanis Masjid-Masjid Daerah Tutong, pelajar dari Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dan Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid dan Muslimah Masjid Daerah Tutong. Kursus dikendalikan oleh para masjid dan penggapai dari bahagian Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong. Semasa kursus, para peserta diberikan penerangan mengenai teori dan praktikal panduan pengurusan jenazah. Beberapa peserta mengongsikan pengalaman dan manfaat menyertai kursus berkenaan. Kursus ini sangat membantu golongan belia sebabnya praktikal untuk menguruskan jenazah ini ia selalu diuruskan oleh masyarakat yang sudah berumur. Golongan belia belum banyak
terdedah dengan kursus dan cara-cara menguruskan jenazah ini. Dengan mengikuti kursus ini, saya mempelajari banyak manfaat, contohnya dengan cara memandikan jenazah dan mengafankan jenazah tersebut. Sangat banyak manfaatnya, terutama pada diri sendiri, kerana sebelum ini saya belum lagi terdedah dengan bagaimana cara yang betul untuk menguruskan jenazah, dan ia memberi manfaat kepada saya dan keluarga. Jika ada keluarga terdekat yang meninggal, jadi saya boleh cuba untuk membantu dalam pengurusan jenazah. Kursus diteruskan dengan penyampaian sijil kepada para peserta yang disempurnakan oleh Awang Haji Azman bin Haji Musa, Ketua Pegawai Ugama Daerah Tutong. Kursus dihasrat dapat memupuk rasa tanggungjawab di kalangan generasi belia dalam mempelajari pengurusan jenazah sebagai fardu kifayah yang perlu diketahui oleh setiap orang yang beragama Islam. Bengkel kesempurnaan sembahyang buat kali kelima tahun ini dilaksanakan secara adventure, iaitu diadakan di beberapa kawasan pedalaman. Pelbagai aktiviti dan kegiatan sosial juga diadakan yang melibatkan penyertaan masyarakat setempat, termasuk masyarakat bukan beragama Islam. Bengkel selama 4 hari bermula pada 15 Mac hingga 18 Mac ini berlangsung di daerah Brunei dan Muara, daerah Blayat dan daerah Temburong. Bengkel anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama itu adalah bersempena dengan sambutan Isra dan Mi'raj. Di daerah Brunei dan Muara, bengkel kesempurnaan sembahyang diadakan di Sekolah Arab, Kampung Rimba. Bengkel yang bertajuk kesempurnaan wuduk dan tayamum serta sembahyang dari segi teori dan praktikal dan menghalusi bacaan surah Al-Fatihah serta sembahyang dalam keadaan tertentu khususnya di dalam hutan disampaikan oleh 2 orang wakil dari Pusat Dakwah Islamiah dan Pertubuhan Warga Mas Brunei. Peserta juga melakukan aktiviti praktikal dan kegiatan sosial bersama masyarakat setempat. Bengkel serupa juga diadakan di Rumah Panjang Kampung Sibut, daerah Temburong. Bengkel disertai 40 peserta terdiri daripada pegawai dan kaki tangan di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Semasa bengkel, solar street 100 watt dan buku-buku ugama kepada Awang Haji Suhaili bin Haji Badas, pemangku Ketua Kampung Sibut dan Sumbiling. Menurut beberapa peserta, bengkel tersebut memberikan pengalaman baharu meskipun baru pertama kali menjejakkan kaki ke Rumah Panjang. Alhamdulillah, dengan mengikutnya bengkel kesempurnaan sembahyangan ini, kami dengan secara tidak langsung mengekspos orang ketani punya secara Islam, mendedahkan orang Islam itu anulah sempurna, baik. Kami collaborate dengan orang untuk macam mengeksposkan Islam sembahyang dengan secara tidak langsung, menunjukkan yang Islam itu indah, senang, macam tidak susahlah kalau dikerjakan. Ianya juga sebagai salah satu platform bagi peserta-peserta bengkel untuk mendekati masyarakat di pedalaman, khususnya masyarakat non-Muslim. Kementerian Kesihatan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri pagi tadi menganjurkan kempen derma darah bersempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37. Kempen berlangsung di Dewan Belalung, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Kempen antara lain bertujuan untuk memberi kesedaran kepada orang ramai terhadap pentingnya menderma darah di samping membantu pusat pendermaan darah memenuhi misi bagi memastikan ketersediaan bekalan darah yang selamat dan boleh dipercayai. Orang ramai yang ingin menderma darah, pastikan sebelum menderma darah tu bisa kita makan dulu dan juga cukup tidur sekurang-kurangnya 5 ke 6 jam tu, dan
Kalau bis kita mendema tu, pastikan bis kita dalam keadaan sihat. Mendema darah ni adalah salah satu cara hidup sihat. Di antara kebaikan mendema darah ni adalah kalau bis kita sentiasa mendema darah, ada satu kajian membuat di mana boleh mengurangkan risiko serangan sakit jantung, dan juga setiap kali bis kita mendema darah tu, badan kita ni akan membakar kalori sebanyak 500 ke 600 kalori. Macam tadi exercise dia tu, mendema darah. Ada baiknya juga mendema darah ini kerana untuk menyelamatkan mana yang memerlukan. Rasanya macam kan mendema darah ini biasanya mengelakkan daripada ada penyakit serta penyakit lah, macam penyakit jantung apa. Lebih baiklah juga ada untuk mendema darah ini untuk kesihatan diri sendiri juga. Untuk kesihatan untuk menolong yang memerlukan lah darah ini. Kebaikan dapat ya mempam darah baru, lagipun untuk kesihatan kami juga kan dapat membagi-bagi darah ini pada yang memerlukan. Seorang perempuan warga asing mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman denda RM4,000 oleh Mahkamah Magistrat Bandar Seri Begawan atas kesalahan di bawah Seksyen 26-1-A Akta Lalu Lintas Jalan Raya Penggal 68, iaitu atas kesalahan memandu dalam keadaan mabuk di bawah pengaruh minuman keras. Jika gagal membayar denda, tertuduh akan dikenakan hukuman penjara selama 4 minggu. Evelyn, anak jampi 49 tahun, didapati bersalah selepas didapati meminum minuman keras sehingga memabukkan dan lebih dari had yang ditetapkan. Bersalah juga gagal mengendalikan kenderaan yang dipandunya sehingga mengakibatkan berlakunya kemalangan yang melibatkan 3 buah kenderaan di Lebuhraya Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah sebelum ini. Kesalahan tersebut merupakan kali kedua dilakukan oleh tertuduh. Pihak mahkamah juga memerintahkan tertuduh digantung dari memegang atau mendapatkan sebarang lesen kelas memandu selama 3 tahun bermula kemarin. 5 rakyat tempatan dan seorang warga asing dikenakan kompaun sebanyak RM100 setiap seorang kerana didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12-1. 6 individu terbabit didapati membuang sampah di tempat awam kawasan Bunut dan Gadong semasa bahagian Undang-Undang Jabatan Bandar Seri Begawan, Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan menjalankan pemantauan rutin kebersihan harian. Keterangan individu-individu tersebut adalah seperti berikut. Individu-individu terbabit dikehendaki membayar kompaun dalam tempoh masa 7 hari. Jika gagal menjelaskan bayaran kompaun, kes tersebut boleh dihadapkan ke mahkamah, yang mana bagi kesalahan pertama boleh membawa hukuman denda RM1,000, manakala kesalahan kedua dan seterusnya boleh didenda RM3,000 dan penjara tidak melebihi 3 bulan. Pelbagai hasil segar tempatan berkualiti tinggi akan boleh didapati semasa Pasar Ketani yang akan diadakan selama 2 hari bermula Ahad ini di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah. Anjuran Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan adalah bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan kali ke-37. Pasar Ketani adalah inisiatif bantuan kepada peladang pertanian dan perikanan sekaligus menjadi platform bagi para pengusaha mempromosikan hasil segar dari ladang masing-masing. Pendaftaran bagi mendapatkan keputusan peperiksaan Prasijil Tinggi Pelajaran Ugama Brunei pra-STPUB dan Sijil Tinggi Pelajaran Ugama Brunei STPUB tahun 1441 Hijrah bersamaan 2020 Masihi akan dibukakan bermula esok 17 Mac 2021 pada pukul 2.30 petang. Calon-calon peperiksaan, ibu bapa atau penjaga yang ingin melanggan perkhidmatan ini dikehendaki mendaftar melalui perkhidmatan SMS menggunakan telefon bimbit secara percuma.
Pendaftaran hanya dibukakan melalui perkhidmatan SMS menggunakan telefon bimbit iaitu dengan menaip KHEU, jarak REG, jarak nombor pusat peperiksaan, jarak nombor indeks calon, jarak nombor kad pengenalan pintar dan hantar ke 8885555 bagi pelanggan DST atau 38666 bagi pelanggan PCSB. Pendaftaran yang berjaya akan dimaklumkan melalui SMS tanpa sebarang kos kepada pelanggan. Pelanggan akan dikenakan caj bayaran RM1 bagi setiap keputusan peperiksaan SMS yang diterima. Bagi sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut mengenai kaedah pendaftaran, boleh menghubungi Mac Telecommunication Sistem Sdn Berhad melalui email mac@macbrunei.com. Bagi mengetengahkan bakat individu-individu tempatan dalam penulisan khat, seterusnya melahirkan belia-belia yang menguasai ilmu seni Islam, pertandingan seni khat bersempena sambutan Isra' Mi'raj 1442 Hijrah 2021 Masihi akan diadakan selama 3 hari. Pertandingan yang dianjurkan oleh Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah ini dibahagikan kepada 3 kategori seperti berikut. Kategori A ialah peserta berumur 7 hingga 12 tahun yang akan diadakan pada 18 Mac, sementara kategori B mengetengahkan peserta berumur 13 tahun hingga 18 tahun diadakan pada 19 Mac dan kategori C peserta berumur 19 tahun hingga 30 tahun diadakan pada 20 Mac. Kesemua pertandingan akan bermula pukul 8.30 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.30 petang hingga 4.30 petang dan diadakan di Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Rumah Semaun, Jalan Jerambak, Bandar Seri Begawan. Beralih ke berita sukan. Kejohanan skuash sempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37, anjuran Persatuan Raket Skuash Brunei BSRM melabuhkan tirainya semalam di Pusat Skuash Kebangsaan Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. 3 kategori dipertandingkan secara pusing keliling. Kategori terbuka wanita dimenangi oleh Catherine Carter dengan meraih 24 mata dengan mengalahkan Hamidah Ismail. Dalam aksi final kategori remaja lelaki bawah 17 tahun, Will Taker muncul juara setelah menundukkan Daniel Sim dengan straight set 11-6, 11-6 dan 11-5. Kategori yang menjadi tumpuan iaitu terbuka lelaki meletakkan Krian Young sebagai pemenang setelah menewaskan pengiran anak Hasnan bin pengiran anak Haji Rozanan dengan straight set 11-6, 11-2 dan 11-5. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Kenal Besar Pengiran Haji Maidin bin Pengiran Haji Said, Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Haji Abdul Matin bin Orang Kaya Maharaja Lela, Haji Muhammad Yusof, Presiden Persatuan Raket Squash Brunei.